Bukannya tuan-tuan, dapat dana, dapat jawatan, apa dia buat? Dapat dana, dapat jawatan, masuk duit dalam poket dahulu. Ini yang berlaku. Muhyiddin Yassin hari ini dakwaan suapan 232.5 juta mengikut pendakwa raya. Tiada diskriminasi terhadap Muhyiddin. Mahkamah Tinggi hari ini diberitahu bahawa 4 pertuduhan menggunakan kedudukan untuk suapan berjumlah 232.5 juta bagi pribumi atau bersatu yang dihadapi Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bersifat diskriminasi terhadap bekas Perdana Menteri itu. Timbalan pendakwa raya Datuk Wan Shahrudin Wan Ladin berhujah ini kerana kesemua pertuduhan itu telah memenuhi Seksyen 152, 53 dan 154 Kanun Tata Jenayah ataupun CPC yang menyatakan bentuk pertuduhan, butir-butir mengenai masa, tempat dan orang yang dituduh dan bila cara mengkomit kesalahan dalam pertuduhan. Menurut Wan Shahrudin, hak-hak Muhyiddin mengikut perkara 5 Perlembagaan Persetujuan tidak dilanggar kerana pada peringkat ini perbicaraan masih belum bermula. Kesemua dakwaan pemohon iaitu Muhyiddin adalah peramatang dan tidak akan memulakan pemohon untuk membatalkan pertuduhan boleh diputuskan sebagai tindakan tidak berperlembagaan. Dalam apa juga keadaan pada peringkat ini, hak pemohon di bawah perkara 5 pasal 1 Perlembagaan telah dijamin kerana segala prosedur mengikut undang-undang sedia ada, khususnya CPC telah dipenuhi oleh pendakwaan selaku responden. Katanya ketika berhujah dalam 4 pertuduhan di hadapan Hakim Datuk Muhammad Jamil Hussein. Timbalan Pendakwa Raya Ahmad Akram Meraih pula berhujah pendakwaan sejak awal telah memberikan notis kepada pihak pemohon bahawa tiada kewajipan di bawah undang-undang untuk responden menyatakan cara penyalahgunaan kuasa yang dilakukan dalam pertuduhan-pertuduhan tersebut. Permohonan itu adalah satu penyalahgunaan kuasa. Proses mahkamah justru mahkamah tidak boleh menggunakan kuasa yang wujud untuk membatalkan pertuduhan-pertuduhan di bawah Seksyen 23 Sub 1 Akta Suruhanjaya Pilihan Raya yang dihadapi pemohon, katanya. Menurut Akram, kesemua pertuduhan dibatalkan jelas menyatakan yang dimohon untuk dibatalkan jelas menyatakan unsur jenayah di bawah Seksyen 23 Sub 1 Akta SPRM, iaitu Muhyiddin di atas kapasitinya sebagai pegawai awam kita iaitu Perdana Menteri telah menggunakan jawatan itu untuk suapan sebanyak 232.5 juta ringgit. Untuk peringkat sekarang adalah tolak awal untuk menyatakan pertuduhan yang dihadapi beliau sebagai cacat kerana pertuduhan adalah lengkap dari segi Muhyiddin merupakan Perdana Menteri dan Presiden bersatu. Suapan yang didakwa diterimanya adalah daripada 3 syarikat. Kami tidak faham apa lagi yang pihak pemohon mahukan. Okey. So, apa cerita ni tuan-tuan? Cerita dia Muhyiddin Yassin nak batalkan pertuduhan itu. Dia kata pertuduhan itu tidak lengkap, cacat dan sebagainya. So, timbalan pendakwa raya berhujah lah apa yang cacatnya. Akta SPRM itu jelas bahawa sekiranya di atas kapasiti kamu sebagai penjawat awam telah menerima atau memberi suapan, menerima suapan dalam kes ini atas kapasiti kamu sebagai penjawat awam iaitu Perdana Menteri dan juga sebagai Presiden parti untuk kamu ataupun ejen kamu atau orang ketiga, maka itu dikira sebagai satu kesalahan di bawah Akta SPRM. So dekat mana salahnya? Dalam kita nak buat pertuduhan tu daripada segi sectionnya, daripada segi orangnya, tuduhannya, bila, butirannya, semua ada. Dan tidak ada kecacatan di dalam perkara itu. Dan dia tidak melanggar perlembagaan sekalipun. Therefore, benda itu boleh diteruskan untuk dibicarakan. Yang itu hanya perbicaraan untuk menentukan kes, apa orang kata, yang isu permohonan itu dibenarkan atau tidak. Yang itu. Saya daripada segi perbicaraan belum start lagi. Bicara belum start lagi. Kita kena faham. Bicara belum start lagi. Okay. Right? So, kita faham dah kes yang berkaitan dengan Muhyiddin Yassin tadi dalam proses lagi sebenarnya. Saya nak cerita hal apa nama Felda ni, Felda. Last kali lah. Sejam lebih juga kita lah ni. Tapi terpaksa sebab saya 2-3 malam tak live. Jadi saya terus bagi terus. Kan? Pada tahun 2000, okey, saya bawa tulisan saya di dalam Facebook. Kemudian okey. Saya tulis. Pada tahun 2018, janji Pakatan Harapan dalam manifesto PRU 14 ialah mansuhkan hutang peneroka Felda. Pada 2021, Muhyiddin Yassin umum mansuh hutang peneroka Felda dan hutang lain Felda berjumlah 8.3 bilion. Tetapi hutang-hutang dah mansuh. Siapa nak tanggung?
Kerajaan PN janji nak bayar 1 bilion setahun selama 10 tahun. Saya tak tulis kat sini. Untuk sukuk yang akan diterbitkan bernilai 9.9 bilion. Okey, itu janji dia. Kerajaan PN tak bayar pun 1 bilion pertama. Maksudnya kerajaan PN tak bayar pun 1 bilion bayaran pertama. Sudah kena kincing berat Felda. Felda berisiko akan ada masalah cash flow dan berkemungkinan akan gulung tikar. Tak ada agreement dia, jadi komitmen bayaran itu Felda tak boleh minta dari kerajaan. Tahun 2023, Anwar tak pakai konsep skema yang hang bayar dulu nanti aku bayar balik ni. Sebaliknya, Anwar benarkan Felda terbit sukuk 9.39 bilion dan bagi Felda 8.3 bilion untuk tanggung hutang pelupusan hutang yang Felda kena tanggung. Jadi siapa tanggung sukuk tu? Felda atas jaminan kerajaan. Kerajaan sign agreement. Yang penting kerajaan sign agreement. Apa beza konsep Muhyiddin dan konsep Anwar? Muhyiddin hang hilang potensi income 8.3 bilion, nanti kami bayar tiap tahun 1 bilion. Anwar, kita sama-sama pinjam nak 9.9 bilion, hang guna hutang mangsuh dan bayar baliklah bila tempoh matang. Tapi di tangan ada 9.9 bilion, tolak komitmen hutang bank lain-lain, takkan tak boleh moji lagi Felda. Siapa untung? Peneroka langsai hutang, Felda tak terbeban dengan hutang lupus, malah boleh invest lagi dengan duit yang ada. So, soalan dia, siapa yang genius? Ada seorang pakcik ni dia kata, tengok saya dapat surat, saya dapat pelupusan daripada zaman Muhyiddin Yassin lagi. Anwar yang tipu, hutang itu sudah dilupuskan. Saya nak cerita pada pakcik. Pakcik, betul pakcik? Kami tak pernah kata pun Muhyiddin tak pernah lupus hutang tu. Ya, Muhyiddin lupus, betul. Anwar sendiri pun tak pernah kata yang Muhyiddin tak pernah lupus, betul. Dia lupuskan, cuma mekanisme kepada Felda setelah hutang itu dilupuskan, bagaimana? Bagaimana Felda nak tanggung 8.3 bilion hutang dan 9.9 bilion sukuk yang Felda nak kena tanggung tu bagaimana? So bagaimana Felda nak tanggung 10 bilion punya hutang ni tuan-tuan? Yang itu mekanisme itu yang tak ada. Tak ada agreement. Muhyiddin hanya sebut, tak apalah tahun depan 2022, lepas umur 2021 kan, Felda pun atas jaminan Perdana Menteri dia cancel, write off lah. Dipanggil write off lah hutang tu. So 2022 sepatutnya kerajaan bagi 1 bilion yang pertama kepada Felda. Kerajaan tak bagi, dan ini disahkan sendiri oleh presiden pengurusi Felda yang baru ini. Pengurusi Felda baru kata 1 bilion itu tak sampai. Memang tak tipu pun. Idris Jusoh kata hutang itu dah dimansuhkan. Tak ada. Anwar tak pernah kata tipu. Betul. Tetapi lepas pelupusan itu, Felda tidak ada kaedah untuk nak tampung balik pelupusan. Satu, hutang-hutang lama. Kedua, jaminan kerajaan untuk sukuk tersebut tak ada. Muhyiddin Yassin tak sign pun agreement tersebut. Siapa yang sign agreement sukuk dan perjanjian untuk nak bayar 1 bilion tu? Anwar Ibrahim. Itu yang dimaksudkan Muhyiddin Yassin tipu. Dia macam ucapan je lah, ucapan je kita masukkan. Dan atas jaminan cakap Perdana Menteri itu yang Felda write off hutang. Tetapi 2022 dia tak terima 1 bilion tu. Jadi Felda dah hantar dah surat write off tu, dah hantar dah, betul. Sebab itu peneroka dapat surat write off tu. Tapi dah hantar surat write off. Tahun pertama 2022 Felda tak boleh nak tanggung dah write off tu. Sebab kerajaan tak bagi lagi 1 bilion rupanya. Dan dia tak boleh paksa kerajaan sebab tak ada agreement sign. Anwar Ibrahim took over, terus Anwar sign dokumen tu, kerajaan jamin. Jangan risau Felda. Nampak beza? Itu je. Dia orang kata, dia orang seluang, geng-geng Kuala ni kata, Anwar tuduh Muhyiddin Yassin menipu. Dan ini Muhyiddin Yassin cakap juga, saya yang mansuhkan hutang tu. Betul, kita tak menafikan. Dia mansuhkan hutang peneroka itu, dia luluskan. Tapi dia sampai setakat tu je. Selepas itu mekanisme pembayaran, tanggungan terhadap Felda, ia bila kita write off hutang orang, bukan RM8.30 tuan-tuan, 8.3 bilion. Bila kita dah write off hutang, siapa nak kena tanggung hutang yang dah di write off tu? Hutang yang kita dah lupuskan tu, siapa nak kena tanggung? Itu income kita. Bila kita bagi, umpama tuan-tuan lah ada duit kan, tuan-tuan ada duit RM1,000, itulah gaji simpanan tuan-tuan bulan tahun itu. Simpanan nak beli barang-barang.
Tiba-tiba adalah seorang sepupu kita datang, susah, aku ni tak makan, tolonglah, bagilah aku pinjam dulu duit kau, nanti aku bayar balik. Kita pun bagilah pinjam. Okeylah, tak apalah pakai. Sepupu kita kan, sepupu. Tiba-tiba dia dah pakai, enjoy duit kita. Tiba-tiba makcik dia datang, mak dia datang. Macam ni lah, tak apalah hutang anak aku tu. Yelah, kira sepupu kan. Tak apalah hutang anak aku tu, kau halalkan je lah. Makcik, macam mana saya halalkan hutang tu? Tu duit saya tak ada pendapatan dah. Tak apalah, nanti makcik tanggunglah hutang tu, makcik bayar hutang tu. Oh je ke, terima kasih makcik. Okeylah, Jenal, nama dia Jenal, sepupu kita. Jenal, aku kira halal lah hutang kau tu. Tak apa makcik, bulan depan makcik bayar 100 selama 10 bulan. Settle lah hutang kau. Baik, terima kasih makcik. Masuk bulan depan makcik, 100 makcik, hutang saya 100 yang Jenal tadi tu pinjam. Kita tak ada agreement, tapi saya dah mansuhkan hutang dia. Kamu dah mansuh hutang dia, hal kamu lah. Jadi dah mansuh hutang dah tak ada, yang tu pula tak bayar kita, habis dia nak tanggung macam mana? Terima kasih. Dia nak tanggung macam mana tuan-tuan? Felda nak tanggung macam mana? So datanglah seorang pakcik, pakcik yang lain lah pula datang. Tak apalah, pakcik dah tanggung. Mas, kita sign agreement, bulan depan pakcik bayarlah 100 agreement. Papa boleh saman pakcik. Pakcik tu yang selamatkan dia. Faham tak faham tu kan? Tak faham lagi aku tak tahu.